Ativa bermaksud aktif dalam bahasa Portugis. Saya Syazwan daripada Nuri Group. Bulan lepas Proton, bulan ni Pro 2. Dah macam peperangan meriam buluh antara dua syarikat automotif gergasi di Malaysia. Hari ini saya nak share spek, eksterior, interior dan ciri menarik tentang kereta ni. Pertama sekali, tolong share video pertama kami. Dan terima kasih diucapkan kepada ABH Kuala Kerai kerana meminjamkan Ativa ini. Okey, first pertama kita tengok eksterior kereta ini di bahagian hadapan. Yang model yang kita dapat ini adalah 1.0 Advance bersama dengan body kit gear up. Seperti mana yang kita tahu, model Ativa diambil daripada Daihatsu Rocky dan Toyota Race. Cuma Daihatsu Rocky adalah kembar terdekat Ativa daripada segi features dan reka bentuk. Sambil saya walk through kereta Ativa, saya akan terangkan perbezaan antara Ativa dan Daihatsu Rocky. Jadi bermula dengan front grille hadapan, kita nampak ciri Japanese car, konservatif tapi amat moden. Hood depan, kita ada line yang timbul di bahagian hadapan. Headlight lampu ini nampak macam harimau sebab garisannya ditarik ke bawah begini. Tapi saya panggil lampu LED ini Baby Audi. Nak tahu kenapa? Kena tonton video ni sampai habis. Ada grill yang sangat besar di hadapan dan dua line chrome yang menghimpit logo Pro 2. Grill hadapan Daihatsu Rocky adalah flat dan ada dua line chrome di atas. Berbanding dengan grill Ativa adalah 3D effect. Di bahagian bawah ini ada liang-liang udara untuk menyejukkan enjin dan di bahagian tepi ada LED fog lamp dan front sensor. Kemasan hitam pada fog lamp ini berbentuk L terbalik. Tapi kalau untuk Daihatsu Rocky berbentuk segitiga terbalik. Bagi saya, hiasan di tepi fog lamp ini cantik lagi Pro 2 berbanding dengan Daihatsu Rocky. Nampak padu. Untuk front bumper gear up, ada kemasan lining silver yang berbentuk zigzag-zigzag yang menampakkan lagi agresif dan ganas kereta ni. Tapi untuk saya rasanya dah tak sesuai lah untuk jiwa abah-abah ni. Untuk model Advance yang tanpa gear up, anda akan dapat plastik matte hitam yang simple bersama dengan bar chrome. Jadi macam ni barulah sesuai dengan jiwa saya yang abah-abah ni kan. Apa pendapat anda tentang tanpa gear up ke ada gear up? Sila tulis komen anda di bawah. Bermula di bahagian tepi, kita ada kemasan plastik matte hitam daripada depan sampai ke belakang dan ni door visor gear up. Door handle chrome yang didatangkan dengan sistem keyless yang bukan biasa-biasa didatangkan bersama touch sensor yang mana sama macam model-model premium kereta Jepun yang lain. Tetapi malangnya hanya ada di bahagian driver side sahaja. Tempat lain macam biasa. Di bahagian atas kereta ini ada two-tone roof color hanya untuk model Advance sahaja dan auto full side mirror untuk model Advance dan H dan ada lekuk di bahagian tepi pintu untuk menampakkan imej gah pada kenderaan ini. Tayar untuk model Advance dan H bersaiz 17 two-tone warna dan untuk model X bersaiz 16 monoton. Anda jangan risau, spare tayar untuk ketiga-tiga model ini adalah actual size yang digunakan pada kenderaan ini. Jadi tak ada lagi lah donat-donat apa semua tu. Untuk model gear up didatangkan dengan blaze skirting untuk menampakkan imej yang lagi sporty untuk kenderaan ini. Bukan sahaja harga yang paling kompak, tetapi Ativa merupakan SUV yang paling kompak dalam Malaysia iaitu sepanjang 4065mm. Shark fin Athena berwarna hitam dan spoiler belakang ducktail yang panjang ke belakang untuk model gear up, manakala untuk model standard adalah sekata dan low key. Line hitam glossy black dan line chrome kiri dan kanan di antara logo Pro 2 dan di bahagian tepi lampu kita nampak terkeluar sedikit yang menampakkan macam transformer kot. Dan lampu LED untuk setiap varian kenderaan ini. Blaze bumper belakang yang untuk menampakkan lower to the ground dan ada dua lubang exhaust
fake yang mana untuk menampakkan lebih sporty, tapi lubang exhaust yang sebenar ada di bawah. Jadi untuk bumper belakang yang tanpa gear up, ada berwarna silver di belakang dan bentuk lebih sekata dan nampak simple dan sesuai lah untuk abah-abah. Di bahagian belakang ada emblem T, mungkin stand for turbo, dan di bahagian kanan ada tulisan model dan variant. Dan juga di bahagian kiri dan kanan anda jumpa lagi L terbalik untuk cover reflektor di kiri dan kanan. Bonet di bahagian belakang dibuat daripada besi berbanding dengan kembarnya iaitu Rocky Daihatsu dibuat daripada sejenis polimer daripada plastik. Jadi sebenarnya tak ada langsung timbul isu berat sebab model ini dibekalkan sekali dengan damper kiri dan kanan. Untuk model gear up, mula-mula sekali kita tengok ini ada bumper protector untuk mengelakkan cala-cala bila anda angkat barang ke dalam. Dan yang kedua, luggage tray untuk mengelakkan air barangan yang basah untuk membasahkan kapet untuk mengelakkan bau busuk. Dan yang paling saya suka tentang belakang ini adalah cover bonet belakang yang fleksibel dan boleh dilipat. Dan keluasan bonet belakang adalah 333 liter yang mana lebih besar daripada model X50 tetapi lebih kecil daripada model HRV. Dan jika anda rasa 333 liter itu masih belum cukup, cover ini boleh dilaras ke bawah dan menjadikan luas bonet belakang adalah 369 liter. Kalau anda rasa tak cukup lagi, seat di bahagian belakang ini boleh dijatuhkan dengan ratio 60-40. Oh wow, ada bunyi welcome. Jadi untuk bahagian interior, bumbung luas, saiz kaki pun luas, ada bunyi seat belt tak pasang. Dari segi eksterior, ruangan kepala agak selesa, mana tinggi saya 170 dan masih ada ruang di atas, dan ruangan kaki agak luas juga, dan di mana pedal brake dan minyak rendah, senang untuk kita tekan kereta dan mengelakkan daripada lenguh kaki. Dan seatnya juga agak tinggi untuk memudahkan pemanduan anda. Steering dengan leather wrap dan berbentuk minimalis yang mana berbentuk bulat dan ada logo Pro 2, dan semua kawalan ada di steering kiri dan kanan. Jika anda tengok di sini, fungsi cruise control pun dikawal di steering. Meter display, ruangan kemasan berbentuk hexagon yang mana skrin adalah berbentuk TFT untuk model Advance dan X, manakala LED untuk model X. Tak perlulah saya nak terangkan pasal dashboard dan semua material-material plastik yang ada ni, kerana kita pun semua tahu harga SUV ni amat kompetitif. Di bahagian event ada kemasan silver lining dan di bahagian kiri dan kanan ada bentuk horizontal dan red accent. Begitu juga di bahagian steering dan juga door handle kiri dan kanan ada silver lining dan red accent. Di bahagian tengah kita ada infotainment system yang bersaiz 9 inci yang mana sangat moden dan responsif. Tapi malangnya tak ada Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi yang bernasib baik ada screen mirroring yang sama macam X50. Di bahagian tengah kita ada emergency button yang nampak glossy red, dan di bahagian kiri ada push start button, dan di tengah ini ada climate control yang mana lebih moden dan canggih daripada model Arus. Button lock dan unlock telah dipindah ke bawah bahagian bawah handbrake. Jadi di sini ada 12 volt port dan 2 USB port dan HDMI port. Dan di bahagian gear knob kita ada squishy material di sini dan glossy berwarna silver dan lining stitchy berwarna putih. Dan sini ada glitch effect di sekeliling gear knob. Dan ada handbrake yang berbentuk old school. Senanglah nak buat drift ni.
bahagian tengah yang agak handsome, di mana ada kemasan berwarna silver di atas, kiri dan kanan, dan ada poket kecil yang berwarna merah untuk anda letak benda-benda kecil. Tapi kalau nak letak telefon rasa macam tak muat. Tetapi telefon anda boleh diletakkan di ruangan atas berdekatan dengan port USB. Di bahagian armrest ini telah ditinggikan untuk keselesaan lengan anda ketika memandu. Dan juga di dalam bahagian armrest ini ada tempat untuk mengisi barang. Mesti anda tertanya-tanya, mana tempat letak minuman? Okey, tempat letak minuman ada di bahagian kiri dan kanan. Tetapi tempat tapak untuk meletak minuman ni rasa agak kurang dalam, jadi kemungkinan untuk tumpah tu agak tinggi lah bila melalui jalan yang berlopak. Di bahagian tepi ada dua tempat untuk meletak minuman, tetapi saiznya agak kecil, rasanya muat untuk tin minuman saja pun. Di sini ada door handle chrome dan juga ada tempat untuk adjust cermin kiri dan kanan dan lipat, buka dan tutup. Dan di sini ada armrest yang berbentuk squishy, lembut, menyokong lengan anda ketika memandu. Kereta ini boleh dibuka dengan agak luas, selesa untuk turun. Dan bagi saya, seat kereta ini amat menarik, di mana model Elefant ini adalah gabungan dengan seat material leather seat dan baldu seakan-akan Alcantara. Tetapi untuk model H dan X, anda akan dapat seat fabric yang mana tak ada jalur merah ini. Seat di bahagian belakang dan hadapan sama, cuma tak ada kemasan baldu. Dan ruangan di bahagian belakang agak selesa, kaki dan bahagian kepala agak ketat sedikit lah untuk orang yang tinggi lebih pada 172 ni. Dan di bahagian kaki kita ada dua USB port, door handle chrome, dan di sini armrest material plastik, dan di atas ni yang paling menarik, handle with soft closing. Dua isofix kiri dan kanan, ruangan meletak barang kiri dan kanan, dan ada satu tempat untuk meletak air. Ini adalah 6 ciri menarik tentang Pro 2 Ativa. Yang pertama, meter display. Dekat meter display ni kita boleh adjust banyak benda. Ada 4 jenis design meter. Habis nak cari macam mana kereta yang bajet tapi yang boleh buat macam-macam macam ni. Kedua, Pro 2 Ativa ni ada power button khas yang mana bila anda tekan, di skrin akan bertukar menjadi warna oranye dan anda akan mendapat kuasa penuh di dalam pemanduan. Yang ketiga, Pro 2 Ativa Advance dilengkapi dengan dashcam. Jadi senanglah jika berlaku apa-apa, ada bukti masa nak buat police report. Yang keempat, kenderaan ini juga dilengkapi dengan seatbelt reminder depan dan belakang, dah macam kapal terbang kan. Kelima, lampu headlight Baby Audi. Kenapa saya panggil Baby Audi? Sebabnya ada adaptive driving beam. First, tuan-tuan kena tahu yang ciri ini hanya ada dekat jenama-jenama premium sahaja, tahu, terutama sekali Audi. Macam mana ia berfungsi? Ia berfungsi bila tengah beam ada kereta nak lalu. Di tempat yang kereta itu nak lalu, sama ada dari depan atau belakang, dia akan gelapkan bahagian tersebut. Jadi tak adalah silaukan pemandu lain. Kereta ini ada dancing signal light macam kereta premium. Pro 2 Ativa ini dibahagikan kepada 3 model iaitu X, H dan Advance. Harga untuk spek X adalah RM61,500, spek H berharga RM66,600 dan Advance berharga RM71,200. Semua harga ini tidak termasuk insurans dan body kit gear up. Harga untuk upgrade kepada gear up adalah RM2,500 dan untuk mengetahui pecahan secara lanjut sila tengok di skrin. Dari segi enjin pula adalah 1.0 turbo
dan transmisi DCVT menghasilkan 72 horsepower dan 140 Nm torque. Kuat ke enjin 1.0 turbo ni? Of course lah tuan-tuan. Memberikan kuasa yang cukup untuk kegunaan harian, Activa merupakan SUV crossover paling efisien dalam market, iaitu 18.9 km per liter. Tak cukup special lagi kereta ni untuk anda? Sekarang saya share Activa punya safety. Untuk ketiga-tiga varian, kita dapat ASA 3.0. Imagine tuan-tuan, ASA 3.0 teknologi untuk harga yang bermula dari RM61,000. Sebagai comparison, ADAS Level 2 hanya ada untuk Proton X50, model flagship yang berharga lebih 100k. Dengan launching Activa, Pro 2 meningkatkan lagi standard keselamatan otomotif di Malaysia. Untuk keterangan lanjut tentang ciri ASA 3.0, anda boleh tengok keterangan daripada Paul Tan News. Link ada dekat description.